Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang, jazakumullahu anna khairah. Kita siri yang ke-24 daripada pengajian kitab Izalatu al-Iltibas yang membincangkan tentang berkenaan dengan darah perempuan, yang mana kita mungkin ni adalah pengajian yang terakhir daripada kitab Izalatu al-Iltibas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muka surat 53. Betul tak ni? Surat apa ni? 53. 83. 53 pula. 83. Tu dia. Baik. Okey, muka surat 83. Kita sekarang ni sebelum daripada kita sambung balik perbincangan kita, molek kita ulang balik benda yang kita bincang sebelum daripada ni. Yang kita bincang sekarang ni adalah berkenaan dengan perempuan mustahadah fin nifas, yang mana pada asalnya tempoh nifas, sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. Satu lahzah maksudnya satu detik. Okey, itu sekurang-kurang nifas. Jadi perempuan setelah daripada bersalin, tiba-tiba dia melihat darah nifas satu lahzah, satu detik, maka lepas tu darah tak ada, maka darah yang satu detik itu adalah darah nifas. Berbeza dengan darah haid. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Okey, berbeza di antara sekurang-kurang nifas dan sekurang-kurang haid. Manakala kebiasaan nifas adalah 40 hari, sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Ketika mana seorang perempuan darah nifas dia keluar melepasi 60 tanpa berhenti, maka perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mustahadah fin nifas. Baik, mustahadah fin nifas dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ghairul mutahayyirah, yang keduanya adalah mutahayyirah. Hak yang ghairul mutahayyirah dia terbagi kepada 4. Yang pertamanya adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah. Al-mubtada'ah al-mumayyizah. Yang keduanya adalah al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Yang ketiganya adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Yang keempatnya adalah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. Okey. Al-mubtada'ah al-mumayyizah, yang mana dia kali pertama. Betul? Kali pertama datang nifas. Sebelum ni belum pernah beranak, ataupun beranak dah tapi tak datang nifas. Tak apalah. Ini kali pertama datang nifas. Tiba-tiba darah melepasi hari yang ke-60. Masih lagi ada. Baik. Maka kita kena tengok. Tengok lagu mana? Al-mumayyizah maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Ada sifat kuat, ada sifat lemah. Maka sifat yang kuat tu adalah istihadah. Sifat yang kuat tu adalah nifas, manakala sifat yang lemah adalah istihadah. Sebagai contoh, daripada hari pertama sehingga 40, darah warna hitam. 41 sampai 61 kuning.
maka hak yang hitam tu nifas, manakala hak yang kuning itu adalah istihadah. Okey. Dan kita cerita juga, kalaulah darah hak yang lemah datang sebelum daripada darah yang kuat, maka kena tengok darah hak lemah saat itu cukup dah 15 hari. Kalau tidak cukup 15 hari, dikirakan istihadah. Darah hak yang kuat adalah nifas. Darah hak yang lemah datang setelah daripada darah yang kuat juga dihukumkan sebagai istihadah. Tak gitu. Kalau cukup 15 hari, 15 hari ke atas darah yang lemah yang datang sebelum daripada darah yang kuat, maka darah hak yang lemah saat itu adalah nifas. Darah yang kuat nifas, maka darah istihadah adalah darah yang selepas daripada darah yang kuat. Okey, ni masalah perempuan mubtadaah mumayyizah, sama juga dengan mu'tadah mumayyizah. Okey, hukum dia sama. Baik. Tinggal lagi mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah adalah haid dia, nifas dia adalah satu lahzah. Betul tak gitu? Nifas dia adalah satu lahzah. Ingat tak ni? Nifas dia satu lahzah. Baik. Lepas tu lepas daripada satu lahzah nifas dia saat itu, berapa lama pula dikirakan istihadah dia ataupun suci dia, dia kena tengok lah. Faham tak? Kena tengok sebagaimana hak yang kita cerita. Kalau dah dia sebelum ni dia belum pernah datang haid. Okey, sebelum daripada ni dia belum pernah datang haid. Okey, kita tengok dia pernah datang haid ke tak sebelum daripada ni. Kalau dia belum pernah datang haid, maka sucinya adalah sebanyak 29 hari. Tak ada. Lepas tu lepas daripada tu sehari semalam haid, lepas tu 29 hari suci. Begitulah keadaan dia. Okey. Tapi kalau sekiranya dia datang ada haid sebelum daripada ni, maka suci dia adalah melihat kepada adat dia. Bagaimana adat dia suci sebelum daripada ni kan. Lepas tu tengok adat haid dia berapa hari. Okey, selesai. Tinggal lagi masalah perempuan hak yang keempat, iaitu mu'tadah, hak yang ghairu mumayyizah. Kalau mu'tadah ghairu mumayyizah, maka dia kena kira adat sebelum daripada ni. Berapa nifas dia dan berapa suci dia. Okey, betul tak gitu? Tengok kembali kepada adat nifas dia sebelum daripada ni. Okey. Tu hak yang sebenarnya kita bincang panjang lebar dah sebelum ni. Itu kita kena sebut sekaligus je untuk kita untuk kita jadikan tangga kita nak faham perbahasan yang baru. Okey. Tengok muka surat 83, al-mabahath ats-tsani, perbahasan yang kedua adalah al-mustahadah al-mutahayyirah. Perempuan mustahadah mutahayyirah. Tapi mustahadah ni adalah mustahadah fi nifas. Walaha thalathu suwar, baginya ada 3 rupa, ada 3 bentuk, ada 3 permasalahan. As-suratul ula, bentuk yang pertama adalah al-mutahayyiratul mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Cuma masalah mutahayyirah mutlaqah ni adalah mengikut pandangan Imam Ibn Hajar. Manakala mengikut pandangan Imam Ramli, Khatib Asy-Syirbini dikata tidak dapat digambarkan mutahayyirah mutlaqah fi nifas. Tapi Syekh Ibn Hajar kata dapat digambarkan berlakunya mutahayyirah mutlaqah pada nifas. Okey. Wahya, dan itu al-mutahayyirah mutlaqah fi nifas ni allati nasiyat adatahu qadran wa waqtah. Dia lupa adat dia. Adat nifas sebelum daripada ni kadar dan waktu. Dia lupa kadar berapa hari, waktu tu bila, dia lupa. Okey, jelas tak? Sekarang ni buka tikar tu ke bising bunyi beg. Tak. Buka. Alhamdulillah. Ada lemah kan? Tak. Lemah. Okey. Jadi dia kena tengok. Sekarang ni kita katakanlah seorang perempuan ni dia kali ketiga dah dia beranau. Kali ketiga dah dia bersalin, ataupun kali keempat dah dia bersalin. Jadi bermakna ni bukan kali pertama dia keluar darah nifas. Tiba-tiba untuk kali ni darah nifas dia keluar melebihi 60. Dan dia melihat darah tersebut, maksudnya dia melihat darah tersebut satu sifat sahaja. Kalau sifat ada 2 sifat, maka kita kabadah hak yang kuat tu nifas, hak yang lemah tu istihadah. Jadi apabila satu sifat, maka bermakna dia adalah ghairul mumayyizah. Maka ketika tu dia kena kembali kepada adatnya. Adat dia berapa hari sebelum daripada ni.
Okey, boleh faham kan? Berapa hari, bila adat dia, lepas daripada beranak mari lalu ke darah nifas, lepas daripada tu berapa hari, kadar dan waktu bila. Okey, jelas tak? Kita kata tengok adat sebelum ni lah. Ni anak ke berapa ni? Anak ke 4 dah. Anak ketiga baru ni macam mana? Nifas awak? Saya dah ingat. Dah ingat belaka dua-dua? Dah ingat belaka. Okey, apabila dah ingat belaka, maka dinamakan dia sebagai mutahayyirah mutlaqah. Okey, boleh faham? Itu dipanggil mutahayyirah mutlaqah. Baik, maka hukum dia kan fatahtahu. Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat abadan selama-lama. Selama mana darah masih lagi ada, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia kalau darah berhenti dah, selesai lah. Ni kalau selama masih lagi darah keluar, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Apa maksud langkah ihtiyat? Baik. Tengok nota kaki 2 tu, fatakunu kal haidhi fi khamsati umur. Adalah ia seperti perempuan yang haid pada 5 perkara. Ma baina surratiha wa rukbatiha, haram mengambil keseronokan anggota yang di antara pusat dan lutut. Qiraatil Quran fi ghairi shalah, baca Quran pada selain sembahyang tak boleh. Wa masil mushaf wal mukthi fil masjid. Waktu kena ingat dululah. Kita ingat dulu. Kita cerita dah apa yang dimaksud dengan mengambil langkah ihtiyat. Dan apabila masuk waktu sembahyang fardu wajib, dia kena sembahyang. Dia kena mengambil langkah ihtiyat abadan selama-lama. Selama mana maksud selama-lama? Selama mana darah keluar, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Setiap waktu dia kena sembahyang. Setiap waktu, kalau masuk bulan puasa, dia kena puasa setiap hari. Ingat tak sebelum ni? Lepas tu suami dia nak istimta' dengan dia tidak boleh. Sawa'un kanat mubtada'atan fil haidhi am mu'tadah. Sama sahaja dia saat itu adalah orang yang kali pertama pada haid. Jadi maksudnya dia tidak pernah pergi datang haid sebelum daripada ni. Sebab sekarang ni punca daripada dia dinamakan mutahayyirah mutlaqah adalah kerana padahal kalau kita tengok dah kan sebanyak-banyak nifas 60 hari kan. Sebanyak-banyak nifas. Okey, boleh faham kan? Tapi kenapa dinamakan dia mutahayyirah? Kerana kita lepas daripada darah nifas, dia akan kita hukum darah haid. Ingat tak? Ingat tak tu? Kalau pada asalnya ingat tak hak yang mubtadaah baru ni? Kita kata haid dia satu lahzah, nifas dia satu lahzah, lepas tu 29 hari suci, lepas tu haid sehari semalam 29. Ingat tak? Jadi oleh kerana kita tidak tahu bila kita nak letak haid dia. Bila kita nak letak haid dia. Dan haid dia mungkin pada hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Dan mungkin yang hari ni, esok, lusa, saat ni itu suci. Jadi bermakna setiap hari ada ihtimal suci dan ada ihtimal haid. Okey, boleh faham kan? Baik, sebab itulah dinamakan dia sebagai mutahayyirah mutlaqah. Baik. Walau alimatan biqadriha, walaupun dia mengetahui kadarnya kadar haid, 3 hari 4 hari haid dia sebelum ni tahu. Tapi sekarang ni walaupun dia tahu berapa hari haid dia, tapi kita tak tahu bila berlaku haid dia. Okey, boleh faham? Sebab dia hilang punca. Sebab li'annal jahla bi'adatin nifas, kerana sesungguhnya jahil tidak tahu dia dengan adat nifas. Adat nifas sebelum daripada ni dia tidak tahu. Sayyara btida'a dauril haidhi, menjadilah ia jahil dengan adat nifas. Ibtida'a dauril haid, permulaan daur haid dia majhulan, juga tidak diketahui. Apabila dia lupa adat nifas, sebab ukuran dia adat nifas sebelum daripada ni kan, tiba-tiba dia lupa. Apabila lupa adat nifas, maka menyebabkan permulaan daur haid dia juga majhul, tidak diketahui. Maka ketika tu falazimat tahayyur al-mutlaq, maka ketika tu berlakulah tahayyur mutlaq. Okey, boleh faham tak? Sebab kita setiap waktu kita tidak tahu bilakah haid dia berlaku dan bilakah haid dia berhenti. Tidak begitu? Fataghtasilu, maka dia kena mandi likulli fard, untuk setiap fardu. Melainkan kalau dia ingat sebelum daripada ni nifas dia berhenti pada lepas maghrib, maka hanya wajib dia kena mandi untuk sembahyang maghrib sahaja. Ingat tak? Illa annahu la yajibu qada'u salawatil 'adah. Tetapi dia tidak wajib qada sembahyang kebiasaan. Itulah sembahyang kebiasaan tu. Wa in qulna bi qada'is salah, sekiranya kita berkata dengan qada sembahyang. Sebab kalau kita ingat dulu dalam bab mutahayyirah mutlaqah, dalam bab haid kita ada bincang berkenaan dengan masalah wajib dia kena qada sembahyang atas pandangan Imam Nawawi. Boleh kita tengok pada muka surat bab ni, boleh kita tengok pada surat apa kan?
Nanti kita tengok muka surat apa. Okey. Boleh kita tengok pada muka surat 67. Tapi kita tak baca sebenarnya. Kita tidak baca. Muka surat 67 ada tanbihun nass asy-Syafi'i wal ashab ala annahu la qada'a 'ala al-mutahayyirati. Telah nas oleh Imam Syafi'i dan ashab asy-Syafi'i tidak ada qada di atas perempuan mutahayyirah wa in sallat fi awalil waqti, walaupun dia sembahyang pada permulaan waktu. Wa atamadahul Jamalur Ramli wa waliduhu wal Khatib asy-Syirbini wa Ziyadi wa ghairuhum, dan telah i'timad pandangan ini oleh Jamaluddin Ar-Ramli, imam, dan ayah dia Syihabuddin Ar-Ramli, dan Khatib asy-Syirbini, Imam Az-Ziyadi, dan selain daripada mereka itu. Tapi waqala Syaikhan, berkata oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Syaikhan maksudnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, biwujubihi biwujubil qada 'alaiha, atasnya. Wa'tamadahu Syihab bin Hajar, yang telah i'timad akan pandangan wajib kena qada oleh Imam Ibn Hajar. Lepas tu dia pun cerita tentang bagaimanakah cara qada sembahyang. Okey, lepas tu tengok semulalah. Okey, habis. Cuma dalam masalah ni tidak wajib dia qada balik. Ni kalau sekiranya kita kata di atas pandangan yang kata qada sembahyang itulah. Atas pandangan tu sekali pun tidak wajib dia qada balik. Okey, habis. Katanya as-suratu tsaniyah, surah yang kedua. Rupa yang kedua adalah al-alimah bil waqti faqat. Dia mengetahui waktu sahaja. Kadar dia tak ingat, waktu dia ingat. Ka'an taqul, seperti dia kata nifasi aqbal wiladah. Nifasku selepas daripada bersalin. Nifasku lepas bersalin ada nifas lalu. Atau ba'daha, ataupun ba'dal wiladah bi 5 ayyam. Aku lepas daripada bersalin dah terbit darah nifas lalu 5 hari baru terbit darah nifas. Faham tak ni? Dua masalah sini ya. Sekali yang pertama dia katakan nifasku selepas daripada bersalin. Okey, dia tahu waktu kan? Ataupun dia tahu lepas daripada bersalin 5 hari. Maksudnya lepas bersalin ada lagi darah nifas? Tak ada. Lepas 5 hari baru datang darah nifas. Cuma dia kata wala a'lamu qadrahu. Aku tak tahu kadar dia berapa hari. Kadar nifas tu berapa hari aku tak tahu. Okey, jelas tak? Okey, jelas ha? Okey, kita buat contoh untuk kita faham lebih jelas. Katakanlah seorang perempuan ni dia ni kali keempat dah dia bersalin. Tiba-tiba darah nifas dia keluar lebih daripada 60 dan sifat dia sama. Kita kata kalau begitu awak ni ghairul mumayyizah, maka awak kena ambil adat sebelum ni. Tiba-tiba dia lupa adat dia. Berapa hari tak ingat. Okey, dia lupa kadar adat. Tapi waktu dia ingat. Contoh waktu dia, saya lepas daripada bersalin tu darah nifas. Tapi berapa hari saya dah ingat. Sehari mungkin. Ke 2 saat je. Mungkin juga. Ke 15 hari. Mungkin juga. Jadi dia tak tahu. Okey, boleh faham? Dia tak tahu berapakah bilangan. Berapakah kadar. Tapi dia tahu waktu. Okey. Masalah pertama, dia tahu lepas daripada bersalin keluar lalu. Ataupun masalah yang kedua, 5 hari lepas bersalin baru keluar. Okey, boleh faham? Maka ketika tu kita kena ambil hak yang yakin nifas adalah satu lahzah saja. Sebab satu lahzah itu adalah sekurang-kurang nifas. Falahzatun aqibal wiladati fil ula. Maka satu lahzah selepas daripada bersalin fil ula ay fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama, wa ba'dal khamsati, dan satu lahzah selepas daripada 5 hari fi tsaniyati, pada masalah yang kedua adalah nifasun bi yaqin. Itu nifas dengan yaqin. Itu yakin nifas itu. Okey, boleh faham? Sebab sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. Wa ba'daha, dan selepasnya, selepas daripada satu lahzah ni, yahtamilu linqita', ihtimal berhenti darah. Tak gitu. Lepas satu lahzah ihtimal darah berhenti. Ihtimal, maka wajib dia kena mandi. Faham? Wajib dia kena sembahyang. Tu sebab dia kata fataghtasilu, maka dia kena mandi di kulli fardin, bagi setiap fardu, abadan selama-lama. Maksud dia selama mana darah masih lagi ada, selama tu wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena mandi. Baik, habis. As-suratu tsalitsah, surah yang ketiga. Ini last sekali. Al-alimah bil qadri faqat. Orang yang mengetahui, perempuan yang mengetahui kadar saja. Bilangan hari dia tahu. Tapi waktu dia lupa. Ka'an taqul, seperti dia kata nifasi 'asharatun. Nifasku 10 hari. Tapi la a'lam hal hiya 'aqibal wiladah aw tabda'u min qabli 15 yawman.
aku tak tahulah dia keluar 10 hari ni lepas daripada bersalin lalu ke ataupun mula sebelum daripada 15 hari. Sebab kalau 15 hari lepas bersalin baru keluar darah tu bukan nifas waktu dia. Waktu haid. Ingat tak? Kalau lepas daripada bersalin tak keluar darah sehingga 15 hari baru keluar darah, maka hak yang darah keluar tu bukan nifas, waktu adalah haid. Jadi dia tak tahu, memang nifas aku 10 hari je. Tapi kata dia, tubik lepas daripada bersalin lalu ke ataupun hari kedua ke hari ketiga ke hari keempat ke hari kelima ke hari keenam ke hari ketujuh. Tapi tidak mungkinlah lepas daripada hari yang ke-15. Okey, boleh faham tak? Baik, okey. Masalah ni kita kena cari hak mana yakin nifas, hak mana yakin suci. Kita kena cari hak ni. Lepas tu hak mana ihtimal nifas dan ihtimal suci. Kita tengok. Katanya, tengok ini hukum dia. Fa'asyaratun aqibal wiladati nifasun mashkukun fi. 10 hari selepas daripada bersalin adalah nifas yang diragui padanya. Dia apabila nifas mashkukun fi, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Wajib kena sembahyang, wajib kena puasa, cuma tidak wajib mandi je. Sebab nifas hak yang mashkuk fi tidak wajib mandi. Dia hak yang wajib mandi adalah benda tuhur mashkukun fi. Okey, boleh fahami? Sebab 10 hari tu mungkin tak nifas. Mungkin kan? Hari pertama mungkin nifas, kedua mungkin nifas. Mungkin tak berhenti situ? Tak mungkin berhenti. Sebab kan dia kata nifas bagi tadi 10. Apabila dia kata nifas 10 hari, jadi apabila lepas daripada bersalin sehingga hari ke-10 tidak mungkin berhenti. Apabila lepas daripada hari 10 barulah mungkin berhenti kan? Okey. Katanya 10 selepas daripada bersalin adalah nifas yang diragui padanya. Wal khamis wal 20 dan hari yang kelima, hari yang ke-25. Hari yang ke-25 adalah tuhurun biyaqin, suci dengan yakin. Pada hari ke-25 suci dengan yakin. Sebab apabila dikata 10 hari nifas, jadi 10 hari nifas, dia mesti 10 hari saat ni itu berlaku sebelum daripada berhenti 15 hari. Faham tak lagi? Dan apa lagi? Okey, kalau dia sekarang ni dia tidak tahu bila keluar darah nifas. Faham? Kadar dia tahu, bila keluar dia tak tahu. Nampak lagi? Jadi bermakna lepas daripada bersalin mungkin keluar lalu, mungkin keluar hari pertama, mungkin keluar hari kedua, mungkin keluar hari ketiga, mungkin keluar hari keempat, mungkin tak keluar hari yang ke-16. Mungkin tak keluar hari yang ke-16 nifas. Tak. Apa tak? Jadi haid lah. Jadi haid lah, sebab daripada bersalin sehingga hari ke-16 ada 15 hari tengah. Okey, boleh faham? Jadi bermakna daripada hari pertama hingga bersalin hanya hingga kepada hari yang ke-14 sahaja. Tidak gitu? Tidak gitu? Nampak tak? Jadi 14 hari situ kan? Jadi 10 hari. Tadi nifas dia berapa hari? 10. Capur jadi berapa? Capur? 14. Mengarut dah. Sekali lagi. Okey, sekarang ni lepas daripada bersalin. Lepas daripada bersalin, berapa hari yang boleh kita hukum darah nifas berada di situ? 14. Sehingga hari ke-14 je kan? Jadi maksudnya kalau darah keluar pada hari ke-15, masih lagi boleh kita hukum darah nifas kan? Kalau dia keluar pada hari ke-16, boleh tak kita hukum darah nifas? Tak boleh tak? Kan kita cover dah sebelum ni kan? Darah nifas syarat dia adalah dia kena keluar sebelum daripada 15 hari suci selepas daripada bersalin. Maksudnya kalau perempuan lepas daripada bersalin tak keluar darah selalu, tapi selang beberapa hari baru keluar. Lepas daripada bersalin tak ada darah, selang beberapa hari baru keluar darah. Okey, boleh? Selang beberapa hari baru keluar darah. Jadi apabila keluar darah selang beberapa hari, berarti molek selang beberapa hari baru keluar darah. Boleh? Selang beberapa hari baru keluar darah. Maka kita kena tengok daripada bersalin hingga keluar darah. Kalau 15 hari ke atas, maka yang darah keluar tu haid, bukan nifas. Sebab syarat dia mesti jangan cukup 15 hari. Jangan cukup 15 hari. Maksudnya jangan ada tengah tu 15 hari. Jangan suci 15 hari sebelum daripada keluar darah. Okey, kalau lepas daripada bersalin, sekarang ni hari ke-10, hari ke-11 baru keluar darah, maka masih lagi dihukum nifas. Tak gitu? Jelas? Jadi kalau kita tengok hari ke-11 nifas, hari ke-12 nifas, betul tak? Hari ke-13 nifas, hari ke-14 nifas kan? Hari ke-15 nifas tak? Kalau darah keluar pada hari ke-15. Nifas sebab 14 hari tengah.
Bila bukan nifas? Ketika darah keluar pada hari yang ke-16. Okey. Jadi bermakna nifas penghujungnya adalah apabila darah keluar pada hari yang ke-15. Betul? Jelas tak? Jelas. Jadi 15 daripada bersalin hingga kepada nak sampai 15 berapa hari tengah tu? 14 hari. 14 hari. Okey, tadi di kabur nifas berapa hari? 10. Cuci capur. 14, 10. 24. Jadi bermakna 25 pasti suci. Faham tak lagi? 25 yakinnya waktu suci. Faham tak lagi? Okey. Sebab itulah dia kata wal khamis wal 20 tuhurun bi yaqin. Suci dengan yakin. Okey, jelas. Hari ke-25 sehari semalam tu suci dengan yakin. Lepas tu ma ba'dahu, dan apa yang dan waktu yang selepas daripada hari yang ke-25 saat itu adalah haidun mashkukun fihi biqadri yaumin wa lailah. Haid yang diragui padanya dengan kadar sehari semalam. Jadi hari yang ke-25 yakin suci. Dan hak yang lepas daripada dia saat itu haid yang diragui padanya dengan kadar sehari semalam. In kanat mubtada'ah, kalau dia orang yang kali pertama datang haid. Datang haid kali pertama kena kira sehari semalam. Faham tak lagi? Lepas tu au mu'tadatan fihi jahilah bil qadr, ataupun dia pernah dah datang haid sebelum daripada ni tapi dia tidak tahu kadar haid dia, lupa juga kadar haid dia sebelum ni, maka kira sehari semalam tu haid yang diragui padanya. Lepas tu wa bi qadri atadatiha, dan dengan kadar adatnya in kanat alimatan bih. Saat ni dengan kadar sehari semalam, hak ni dengan kadar adat dia. Kalau adat dia sebelum ni 7 hari lah. Hak tu dipanggil dia haid yang diragui. Baik, wa ba'da zalika tuhurun mashkukun fi. Selepas daripada tu barulah dikirakan suci yang diragui. Dia haid yang diragui, suci yang diragui, semuanya dia kena mengambil langkah ihtiyat. Cuma perbezaannya, kalau suci yang diragui wajib dia kena mandi untuk setiap sembahyang. Manakala haid yang diragui, itu tidak wajib dia mandi, hanya wajib dia kena sembahyang, puasa, lepas tu dia kena basuh kemaluan, itu biasalah. Lepas tu fataghtasilu, maka dia kena mandi likulli fardin abada, untuk setiap fardu selama-lama. Dia kena mandi sokmo-sokmo. Di anna btida ad-daur sara majhula, kerana sesungguhnya permulaan daur dia daur al-haid. Daur al-haid wa tuhur sara majhula. Kitaran haid dan sucinya adalah suatu benda yang tidak diketahui. Okey, jadi masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ni sebenarnya kita kena benda murajaah banyak kali, kita akan fahamlah. Jadi kalau orang yang pertama kali belajar bab ni memang penilah, apatah lagi kalau dia tidak belajar bab yang sebelum daripada ni. Kalau dia belajar bab benda mustahadah fil haid, dia akan membantu dia faham juga mustahadah fil nifas. Kalau terus masuk dalam bab mustahadah fil nifas, penilah sikit, apatah lagi terus masuk dalam bab mutahayyirah fil nifas, lagi-lagilah pening. Baik, dan kita sebenarnya sampai sini habis dah perbincangan daripada kitab ni. Cuma sekali lagi dia kata khatimah. Khatimah ni maksudnya penutup. Cuma biasa kalau ulama-ulama dulu ketika dia baca kitab sampai kepada khatimah dia akan berdoa. Dia panggil tafaul, ambil sempurna baik. Tafaul maksud dia berdoa lagu mana apabila sebut khatimah, dia berdoa nas'alullaha husnaha, kita bermohon kepada Allah mendapat khatimah yang elok, kesudahan yang elok. Khatimatun nas'alullaha husnaha. Dia nak cerita hukmu khurujil mar'ati litta'allumi wal istifta, hukum keluar perempuan daripada rumah dia untuk belajar baik dan tanya. Istifta ni tanya mufti, tanya orang tentang berkait dengan baik. Okey, cuma ana buat kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita, bahawasanya pada asalnya oleh kerana darah yang keluar daripada perempuan tu darah haid, maka perempuan dia mengetahui, pada asalnya perempuan dia tahu darah haid dia. Cuma apabila keluar darah istihadah, kalau orang puang tu dia tengok kepada alamat, dia tahu perbezaan di antara haid dan istihadah. Apa yang nak cerita dalam ni? Cuma oleh kerana kejahilan telah menguasai diri perempuan, akhirnya dia tidak mengetahui hak mana haid, hak mana istihadah. Maka ketika dia tidak tahu, dia kena tanya orang lah. Bila mesti dia kena tanya orang, maka ketika tu bolehlah dia keluar daripada rumah dia, walaupun suami dia tidak izin, kerana hak yang dia keluar rumah nak tanya orang lain adalah benda hak yang menjadi fardu ain bagi dia. Tapi sekiranya tok lelaki dia tak pandai, kalau tok lelaki dia pandai, cukup dengan tok lelaki dia saja. Tok lelaki dia pandai, tak boleh dia kau keluar daripada rumah.
Jadi pada hukum perempuan keluar daripada rumah tanpa izin daripada suami asalnya tidak dibolehkan. Melainkan kalaulah sekiranya suami tidak izin dia keluar rumah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu cakap mudah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika tu mesti dia kena taat kepada Allah. Dahulukan taat kepada Allah berbanding dengan taat kepada suami. Melainkan kalau suami dia tahu hukum hakam darah wanita, maka tidak perlulah perempuan keluar daripada rumah. Tapi pada hari ini sebenarnya bukan perlu keluar daripada rumah pun. Pada hari ini boleh tanya melalui WhatsApp, telefon dan seumpamanya. Maka cumalah cuma apabila nak tanya orang puang yang ada suami, kalau nak tanya ustaz, nak tanya orang lelaki ustaz tentang masalah ni, dia kena minta izin lah dengan suami dia dulu. Baik, tu benda yang penting jugalah. Okey Abi, yang ingin disampaikan oleh pengarang kita pada khatimah ni. Jadi kita bidah kitab ni dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pengajian kita dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk memahami apa yang kita belajar. Dan mana-mana hak yang pandai tu bolehlah ajar orang lain pula, supaya ilmu hak yang kita dapat saat itu berkembang. Barulah ilmu itu ada keberkatannya. Baik, dan hamba mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Jabatan Kerajaan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, kerana menganjur program pengajian kitab yang membincangkan tentang darah wanita. Jadi alhamdulillah lebih kurang dalam 24 siri kita selesai dalam perbincangan buku kecil ini, dan kita mengharapkan ada manfaatnya, dan mana ada apa-apa kekurangan tuan minta maaf banyak. Dan ada juga soalan-soalan yang ana tidak sempat untuk jawab, insya-Allah kalau sempat ana minta anak murid ana Ustaz Zul tolong jawab, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.